Okey, teknik rawatan pinggan putih. Okey. So, antara bahan-bahan rawatan, yang pertama sekali pinggan putih, ataupun boleh guna telur ayam kampung yang direbus. Tak dapat ayam kampung, ayam telur ayam biasa juga boleh. Ataupun boleh juga menggunakan kain putih. So tempat yang kita nak tulis tu boleh ditulis pada pinggan putih atau telur ayam. Okay, ayam kampung lagi baik, khasiat dia lagi baik. Ataupun kain putih. Kemudian bahan yang kedua adalah za'faran ataupun saffron. Okay, ni adalah za'faran, bunga za'faran ataupun saffron. Okay, sama ada yang merah atau kuning boleh digunakan. Air zam-zam, sedikit air zam-zam ataupun air mineral biasa. Sekarang ni memang nak dapat air zam-zam memang susah sikit sebab negara Arab dah tak mengeluarkan ke negara luar. Okey, air zam-zam. So kita tak ada air zam-zam, kita boleh guna air biasa untuk kita bancuh dia punya tinta dia, dakwah dia. Kemudian khalam ni adalah untuk kita menulis. Lidi tu lah, lidi yang tajam tu untuk kita gunakan sebagai pena dia, untuk khalam menulis. Kemudian ayat-ayat ruqyah yang nak kita tulis. Okey, dan kita juga menulis kaedah ni dalam keadaan berwuduk. Okey, ni antara bahan-bahan untuk rawatan pinggan putih. Okey. So ini ada beberapa pandangan ulama tentang rawatan pinggan putih. Okey, berkenaan dengan menggunakan Al-Quran melalui tulisan atau nama-nama Allah. Ini dipanggil sebagai nasrah. Kemudian dibasuh dengan air, kemudian disapu kepada pesakit atau diberi minum. Maka Sa'id bin Al-Musayyib mengharuskannya. Okey, ini kita boleh rujuk kepada tafsir Al-Qurtubi. Okey. Pendapat yang sama di kalangan mazhab Hambali dan sebahagian Syafi'i, antara mereka adalah Al-Imad Al-Nihi, murid kepada Imam Al-Baghawi, berkata tidak harus menelan perca tulisan Al-Quran yang terdapat padanya ayat, tetapi kalau dibasuh dan diminum, hukumnya adalah harus. Inilah yang dijazamkan kepada oleh Al-Qadi Husain. Okay, dengan mengharuskan setiap makanan yang tertulis di atasnya sesuatu daripada Al-Quran. Ini adalah pandangan-pandangan ulama. Ibnu Abdul Albar berkata, An-Nasrah termasuk dari jenis perubatan, iaitu dengan cara basuhan sesuatu, samalah seperti wuduk Rasulullah SAW, daripada tafsir Al-Qurtubi. Okay? So antara kaedah dia, kita menggunakan pinggan putih. Okay? Pinggan putih, pinggan yang betul-betul putih. Okay? Tak nak ada sebarang corak-corak. Okay? Cuma kalau kita dapat lepeh, lebih senang untuk kita menulis. Ada lidi tak masa tu? Dijam satu sekejap. Okay? So untuk saya tunjuk saja. So lidi ni sebagai khalam untuk kita menulis. So memang kena mata yang tajam, okay, untuk kita menulis. So lebih, kalau kita dapat pinggan yang lebih besar, lebih banyaklah kita tulis. So dia tak semestinya nak tulis besar atau tulis kecil, tak ada masalah. Okay, contohnya ni, kita tengok dalam gambar ni, dia menulis, dan teknik penulisan adalah daripada atas turun ke bawah. Masuk. So kita tak buat sebaris macam tu. Okay, dia kita tulis Bismillahirrahmanirrahim, wa auhayna ila Musa an alqi asa, mengikut bulatan-bulatan, masuk bulatan ke dalam. Okay, dengan laporan tadi lah. Kemudian kita akan kita tulis baris, tak perlu tak apa. Yang penting titik-titik huruf tu kita kena perbetulkan lah, sebab nak kekalkan. Selepas kita tulis, kita perlu baca semula apa yang kita tulis.
Okay, kalau kita tulis ayat pembatas sihir, kita bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Selepas kita tulislah, mula kita tulis dulu. Tulis boleh tengok nota, tengok handset, nak tulis, sebab kita bukan mahir sangat menulis Arab ni. So kita boleh sambil menulis, sambil melihat teks, kita tulis ya. Kemudian kita baca dahulu apa yang kita tulis. Kemudian kita larutkan dan cuci dengan air, okay, yang kita dah tulis tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam jug atau botol atau bekas yang lebih besar. Okay, sebab tu yang saya pesan nanti satu jug. Okay, so kalau kata macam Kak Zaini dah bawa 3 botol air, selepas dia dah basuh-basuh, dia pecah-pecahkan kepada 3 botol tu tadi lah. Okay. Contoh ini, contoh dalam gambar. Ini tulisan ni agak besar. Dia bergantung atas kita lah. Kalau kita cantik tulisan dia, boleh tulis dengan tulisan yang kecil-kecil, ikut mata khalam kita yang tajam. Kita boleh tulis banyak. Satu surah Yasin ke, boleh lah, dalam masalah. Okay. Contohnya macam ni, pinggan besar ni, dia boleh tulis satu surah Yasin. Okay. Dia bergantung atas tulisan kita. Okay. So kaedah itu sahaja kaedah dia. So maksudnya kita tulis, boleh ditulis pada pinggan, juga boleh ditulis pada kain putih, juga boleh ditulis pada kertas putih juga boleh. Kaedah dia sama. Cuma kalau macam kain, dia tak perlu dapat bulatan, dia boleh sebaris lah. Cuma pada pinggan kita tulis dalam bentuk buat bulatan. Selepas siap tulis, kita cuci dia punya air dia, tinta tadi. Selepas tulis, kita baca dahulu apa yang kita tulis. Kemudian kita basuh, larutkan dengan air dan gosok-gosok dengan tangan. Kemudian baru kita campurkan ke dalam bekas yang lebih besar dan diberi minum kepada pesakit ataupun kita sendiri yang minum. Okay, itu dari segi kaedah dia. Okay ya. So ni dia punya dakwah dia. Okey, alhamdulillah dah tulis dah banyak dah tu. Rawatan pinggan putih, tulisan ayat-ayat Al-Quran ditulis kepada pinggan. Dia sepatutnya ustaz kena tulis secara bulatan. Dia bukan sebaris tu. Ambil bulatan. Biasanya begini kena panjang gini. Kena panjang gitu. Pusing gitu. Okey, alhamdulillah nampak ada ya. Okey. Zaimi. So ayat terpulang, nak tulis ayat apa? Al-Fatihah boleh jaga habis terpadam balik. Okey. Baris tak payah. Baris tak perlu, titik perlu. Titik huruf tu perlu. Baris tak ada masalah. Okey. Yang tulis di telur pun boleh, tak ada masalah. Okey. Ini boleh tak? Pendek sikit. Tak ada masalah. Balik nanti buatlah panjang-panjang. Untuk belajar dengan telefon, untuk ayat tu betul tak betul. Baris-baris tak apa. Yang penting dia punya huruf dia tu kena jelas. Huruf apa? Huruf ba ke, lam ke, ha ke, waw ke. Ni pinggan dia orang ni besar. Kena Al-Baqarah tu. Tak habis tulis Al-Baqarah jangan balik. Selepas kita tulis, bagi lengkap semua ayat, kemudian kita bacakan apa yang dah kita tulis. Lepas kita baca, baru kita cuci dengan air, dimasukkan ke dalam jug dan dicampurkan ke dalam bekas yang lebih besar. Untuk sesi cuma balik nanti bolehlah ambil
ayat yang lebih panjang. Pembatas sihir tulis 3 ayat ke. Yang penting dakwat dia tu kita jelas boleh nampak apa yang kita tulis. Baca dulu apa yang kita tulis, bacakan dahulu. Lepas kita baca baru kita masukkan air untuk larutkan, untuk padam tulisan tersebut. Okey. Dah habis baca, boleh masukkan air dalam pinggan. Masukkan je. Janganlah terlampau banyak sangat. Tak time meja. Kan tumpah lagi. Agak-agak boleh larutkan. Gosok-gosok tulisan tu dengan jari. Gunakan dengan jari untuk padam semua tulisan tu. Sikit sangat air tu, air teh. Okay, gosok-gosok habis. Sikit lagi air, sikit sangat. Biar air tu berlenang sikit. Macam tu, macam dengan Adawiyah buat tu, banyak air dia. Banyak lagi pun tak apa, sebab air ni nanti kita nak masuk dalam bekas juga. Tambah lagi. Tambah sikit lagi pun tak apa. Sikit sangat nanti tak larut. Okey. Dah kita tulis, kita baca dahulu apa yang kita tulis, kemudian kita larutkan tulisan yang kita tulis tadi. Okey, masukkan ke dalam jug. Okey, Adawiyah buat dulu, masukkan dalam jug. Sebab kalau nak masuk dalam botol terus payah pula. Masukkan dalam jug dulu. Okey, daripada jug boleh baru masukkan ke dalam botol. Cuma boleh dipecah-pecahkan lah, 2-3 botol ke apa ke. So kalau untuk hari ni masuk je lah semua satu botol je. Okey, alhamdulillah selesai. So Ayati pula masukkan. Boleh masukkan ke dalam botol yang besar. Okey, dengan tangan je, gitu. Gosok dengan tangan untuk cuci. Nak masukkan dalam jug ataupun masukkan ke dalam cawan tu, sebelum masuk ke dalam botol. Telur boleh makan terus. Nak makan sekarang ke nak balik nanti ke terpulang? Makan terus sekarang pun boleh. Okey, masuk air. Gosok-gosok dengan jari je. Gosok-gosok dengan jari. Kita padam balik tulisan tadi. Dah baca kan? Okey, dah baca. Dah baca dulu. Okay, boleh masukkan ke dalam jug. Okay, daripada jug ni baru pindahkan. So maksudnya jug ni mungkin boleh pindahkan ke dalam 2 atau 3 botol lah. Okay, masukkan separuh dulu, cukup lah. So nanti sepatutnya boleh cari botol lain lah. Yang selesai tulis, boleh baca dulu ayat tu. Dah selesai tulis, baca dahulu ayat yang kita tulis.
Okey, kemudian campur air ke dalam pinggan tu untuk kita larutkan. Hilangkan tulisan tersebut. Janganlah banyak sangat. Agak-agak lah. Okey, cukup. Okey, gosok-gosok dengan jari tulisan-tulisan yang ada pada tu. Untuk kita larutkan semua. Kalau air kurang, boleh tambah lagi sikit air. Okey, So, sepatutnya pinggan macam ni, tengah-tengah tu boleh tulis lagi lah. Boleh tulis banyak lagi lah. Okey, boleh larutkan. Campurkan air. Boleh buat terus. Lagi buat air lagi. Okey. Baca bancuh dulu. Main color-color sikit air ni. Tu, boleh. Batang saya boleh kot.